Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 2, bertemu lagi kita hari ini dalam mata pelajaran sains di bawah tajuk kemahiran saintifik, iaitu mengelas. Sebelum tu kita imbas semula apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita dah belajar kemahiran saintifik memerhati. Terdapat 5 deria yang kita dah belajar. Okey, yang pertama kita dah melihat menggunakan mata, menghidung menggunakan hidung, merasa menggunakan lidah, memegang menggunakan anggota tangan atau mendengar menggunakan telinga. 5 tu kita dah belajar semua tu, memerhati pada minggu lepas. Dan pada minggu ni kita akan belajar satu lagi kemahiran saintifik, iaitu mengelas. Baik, untuk hari ini apa yang kamu perlu sediakan ialah buku teks sains dan juga buku aktiviti sains. Okey, minggu lepas kita guna PVD. Tapi minggu ni kita guna buku aktiviti sains. Okey, kamu boleh sediakan bahan yang diperlukan tu di sebelah kamu, sebab cikgu akan menggunakan buku teks. Kita akan buka halaman yang kita nak belajar ini sama-sama. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok dulu standard kandungan, standard pembelajaran, hasil pembelajaran. Standard kandungan 1.1 kemahiran proses sains, standard pembelajaran 1.12 menguasai kemahiran mengelas, dan hasil pembelajaran pada hari ini murid dapat menyatakan maksud ciri sepunya dan mengelas mengikut ciri-ciri sepunya dan berbeza. Baik. Okey, sekarang kita buka buku teks kita, muka surat 5. Ini buku teks kita, muka surat 5. Okey, tajuk kita hari ini ialah mengelas. Ini kita nak belajar ini, mengelas. Okey. Perhatikan ciri-ciri anggota badan pada haiwan yang berikut. Anggota badan yang pertama, haiwan yang pertama, itik. Kedua, harimau. Penguin, tenuk, elang dan kambing. Apa ciri anggota badan mereka? Kebanyakan haiwan ini sama. Ada telinga, ada mata, ada mulut, ada 4 kaki, ada 2 kaki, ada berkepak, ada berekor, ada yang paruh, ada yang tanduk. Banyak ciri dia. Okey, apa budak ni cakap? Ciri-ciri anggota badan yang boleh diperhatikan pada haiwan-haiwan di atas adalah seperti yang berikut. Itik mempunyai kepak dan berkaki 2. Itik mempunyai kepak, berkaki 2. Harimau tidak mempunyai kepak, berkaki 4. Penguin mempunyai kepak dan berkaki 2. Tenuk tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Elang mempunyai kepak dan berkaki 2. Kambing tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Okey. Yang difokuskan dekat sini ialah mempunyai kepak, berkaki 2, berkaki 4. Yang itu saja. Okey. Seterusnya, seorang cikgu perempuan dengan lelaki. Bagaimana mana murid perempuan dengan guru perempuan, bagaimanakah kita boleh mengelaskan haiwan ini? Anak murid dia tanya. Kita boleh mengelaskan haiwan ini melalui ciri-ciri sepunya dan berbeza. Apa ciri sepunya? Apa ciri berbeza? Ciri sepunya ialah ciri yang sama di antara haiwan. Haiwan A sama dengan haiwan B. Manakala ciri yang berbeza ni, haiwan A tak sama dengan haiwan B. Dia lain. Okey, contohnya itik, penguin dan elang mempunyai ciri sepunya, iaitu mempunyai kepak. Ni kepak dia, kepak. Okey, kambing, tenuk dan harimau berbeza dengan itik. Penguin dan elang kerana tidak mempunyai kepak. Yang ni tak ada kepak. Jadi satu kumpulan. Ini dikumpulkan, ini dikumpulkan. Haiwan berkepak, haiwan tidak berkepak. Haiwan-haiwan ini boleh dikelaskan mengikut ciri-ciri berkepak dan tidak berkepak. Okey, tengok muka surat seterusnya. Bila kita nak tulis dalam buku, kita tulis macam ni. Haiwan, itik, kambing, penguin, harimau, elang dan tenuk. Anggota badan dia berkepak dan tidak berkepak. Itik, penguin, elang berkepak. Tidak berkepak, kambing, tenuk, harimau. Kelaskan pula haiwan-haiwan tersebut mengikut ciri-ciri yang lain. Okey, ciri apa yang kita boleh kelaskan lagi? Kalau kita tengok itik, penguin, elang mempunyai
berapa kaki? 2 kaki. Jadi kita boleh letak sini haiwan berkaki 2. Manakala yang tidak berkepak ni ialah kumpulan haiwan berkaki berapa? Sini kita boleh haiwan berkaki 4. Okey, tak nampak sini. Haiwan berkaki 4. Sini cikgu tulis. Haiwan berkaki 4 dekat sini. Kita mengelas dengan cara mengasingkan. Okey, dan mengumpulkan ciri-ciri sepunya dan berbeza. Okey, kita mengasingkan ciri-ciri sepunya dan berbeza. Ciri sepunya dan berbeza, faham ya? Kita terus pada aktiviti. Saya uji. Aktiviti ni boleh dilakukan di rumah bersama ahli keluarga. Ada markah lebih sekiranya kamu rajin untuk buat. Alat dan bahan, gambar pokok, menyangkut baju, gambar pelbagai jenis tumbuhan, tali. Aktiviti berkumpulan. Kita tukar yang ini jadi aktiviti. Kita buat aktiviti. Kita tukar jadi aktiviti berkeluarga. Buat dengan mak ayah, kakak, ibu, abang, semua boleh buat. Langkah-langkah perhatikan dan kenal pasti ciri-ciri sepunya dan berbeza yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan dalam gambar. Okey. Kita tengok gambar. Pokok pain dia bagi pokok pakis, pokok padi, pokok bunga kertas. Seterusnya, tumbuh-tumbuhan tersebut boleh dikelaskan berdasarkan ciri-ciri tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Asingkan tumbuh-tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Tidak berbunga, berbunga. Diasingkan. Sediakan carta pengelasan dalam bentuk mobile yang menarik. Mobile ni kita boleh letak dekat mana-mana kita nak gantung. Dekat nyangkut baju ni kita boleh gantung dekat pintu, dekat tingkap. Kita boleh baca hasil apa yang kamu buat. Ceritakan ciri-ciri yang digunakan untuk mengelaskan tumbuh-tumbuhan di atas. Apa ciri yang digunakan? Berbunga, tidak berbunga, berbatang kayu, berkayu lembut. Apa-apa ciri? Berakar ke apa ke? Itu boleh kita buat. Okey. Kebat. Kebat ni kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan dia, sediakan mobile carta pengelasan tumbuh-tumbuhan menggunakan ciri lain tumbuh-tumbuhan. Okey. Itu saja untuk tajuk hari ini, mengelas. Cikgu harap kamu faham. Apa yang perlu kamu buat hari ini ialah buku aktiviti halaman 3 dan 4. Mengelas halaman 3 dan 4. Tapi pada minggu lepas kita belum buat muka surat 1 dan 2. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah daripada muka surat 1 hingga 4. Dah siap boleh hantar gambar dekat cikgu melalui WhatsApp peribadi atau muat naik ke dalam grup WhatsApp kumpulan. Baik. Sehingga berjumpa pada minggu hadapan untuk tajuk seterusnya, iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.